Hai semua, bersama lagi dengan Cikgu Du di dalam Sains Tahun 4 Proses Pernafasan Manusia. Sebelum kita meneruskan pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita melihat objektif yang perlu dicapai. Baiklah, kita mempunyai 5 objektif iaitu pertama, dapat mengenal pasti 3 organ terlibat dalam proses pernafasan. Kedua, dapat memerihal laluan pernafasan semasa menarik dan menghembus nafas. Yang ketiga, dapat menyatakan kandungan udara keluar dan masuk semasa pernafasan. Seterusnya, dapat menerangkan pergerakan dada semasa menarik nafas dan menghembus nafas. Dan akhir sekali, dapat memahami kadar pernafasan dipengaruhi oleh jenis aktiviti yang dilakukan. Baiklah, sekarang cikgu nak kamu perhatikan organ yang terlibat dalam proses pernafasan. Cuba lihat anak panah yang bergerak. Ya, anak panah menunjukkan hidung, trakea dan peparu. Jadi, ketiga-tiga tersebut merupakan organ yang terlibat dalam proses pernafasan manusia. Seterusnya, cikgu nak kamu menonton video ini dan perhatikan bola-bola yang mewakili udara yang masuk dan keluar dari dalam peparu. Baik, cikgu harap kamu telah faham tentang udara yang masuk ke dalam peparu dan juga udara yang keluar daripada peparu. Baik, untuk pengetahuan kamu dan perlu kamu ingat bahawa udara yang masuk ke dalam peparu adalah mengandungi lebih banyak oksigen berbanding karbon dioksida. Dan manakala udara yang keluar dari peparu pula mengandungi lebih banyak karbon dioksida berbanding oksigen. Baiklah, sekarang kita akan lihat proses pertukaran gas yang berlaku di peparu. Untuk makluman kamu, video ini dan penerangannya hanya sebagai pengetahuan am. Baik, mari kita tonton video ini. Baiklah, udara yang masuk iaitu oksigen yang banyak akan melalui hidung, kemudian melalui trakea dan akan terpecah dua melalui bronchus, kemudian ke bronchial. Dan selepas itu akan masuk ke alveolus. Alveolus akan kelihatan seperti buah anggur di dalam buku teks kamu. Seterusnya daripada alveolus akan dihantar ke kapilari darah. Kemudian kapilari darah akan melekatkan gas ke hemoglobin untuk dibawa ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan karbon dioksida yang akan keluar daripada peparu. Karbon dioksida akan melalui alveolus, keluar melalui bronchial, kemudian bronchus, trakea dan keluar melalui hidung ke alam sekitar. Jadi, cikgu harap kamu sudah jelas bagaimana proses pertukaran gas berlaku di peparu.
Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan tentang laluan udara semasa menarik nafas dan menghembus nafas. Baik, kita lihat dulu laluan udara semasa menarik nafas, iaitu oksigen yang banyak akan masuk melalui hidung, melalui trakea dan akhir sekali sampai ke peparu. Seterusnya, kita lihat laluan udara semasa menghembus nafas. Karbon dioksida yang banyak akan keluar melalui peparu, melalui trakea dan akhirnya ke hidung dan akhirnya disebarkan ke alam sekitar. Baiklah, sekarang kita akan lihat pergerakan dada semasa menarik nafas dan menghembus nafas. Baik, apa yang kamu dapat lihat? Ya, semasa kita menarik nafas, dada akan menaik dan mengembang. Dan ketika kita menghembus nafas, dada akan menurun dan mengempis. Baiklah, sekarang kita akan lihat apa itu kadar pernafasan. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Baik, jenis aktiviti dan kadar pernafasan. Jenis aktiviti dan kadar pernafasan kita boleh berikan kepada 3 bahagian, iaitu kadar pernafasan yang perlahan, sederhana dan tinggi. Kadar pernafasan yang perlahan, contoh aktiviti ialah tidur, membaca dan duduk. Manakala kadar pernafasan yang sederhana, jenis aktivitinya ialah seperti tai chi, bermain bowling dan berjalan perlahan. Akhir sekali, kadar pernafasan yang tinggi, contoh jenis aktiviti ialah berlari, berenang dan bermain lompat tali. Kita tengok kepada slide yang seterusnya. Sekarang, mari kita lihat contoh eksperimen jenis aktiviti yang dapat mempengaruhi kadar pernafasan individu dan bagaimana cara mengira kadar pernafasan. Baik, kita boleh lakukan aktiviti seperti berjalan perlahan. Lakukannya selama 1 minit ataupun lebih. Dan pastikan kamu mengira kadar pernafasan iaitu dada kamu turun dan naik selama 1 minit. Jangan lupa catatkan bacaan pernafasan kamu di dalam jadual yang disediakan. Seterusnya, kita lihat kepada aktiviti yang lebih cergas iaitu lompat bintang. Kamu boleh lompat bintang selama 1 minit ataupun lebih. Dan selepas tempoh yang telah ditetapkan, kamu bolehlah berhenti dan mengira bilangan pergerakan dada kamu naik dan turun. Kira pergerakan dada kamu naik dan turun tersebut selama 1 minit dan catatkan di dalam jadual yang disediakan. Cikgu harapkan kamu telah faham
Bagaimana jenis aktiviti mempengaruhi kadar pernafasan, yang mana jika aktiviti itu adalah kurang cergas, maka kadar pernafasannya adalah rendah. Dan jika aktiviti tersebut cergas, maka kadar pernafasan adalah tinggi. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Tahniah semua kerana fokus kepada pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan kamu telah faham apa yang kamu tonton melalui video kita pada hari ini. Jadi ingat, sains itu kehidupan. Cikgu Ju. Bye, jumpa lagi minggu hadapan.